Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi pandemik, semua orang bercerita tentang stres, tentang rasa yang tidak selesa. Semua orang terpaksa duduk di rumah, tidak boleh keluar, anak-anak tidak boleh pergi ke taman. Secara tak langsung, situasi ini akan membuatkan kita rasa cemas, kita rasa kecewa, kita rasa susah hati. Hari ini saya nak share beberapa tip untuk menenangkan diri apabila berada di rumah. Kalau dulu kita rasa stres, kita boleh pergi pantai, boleh pergi shopping. Tip untuk menenangkan hati apabila kita berada di rumah. Yang pertama sekali, apabila berlaku kita rasa gelisah, kita rasa tidak tenteram, kita rasa marah. Pertama sekali kita boleh menggunakan teknik pernafasan. Pada saya teknik pernafasan tu ialah sangat penting, sebab pernafasan tu adalah yang paling utama sekali. Dia akan membantu tubuh badan dan fikiran kita berfungsi. Dia ada dua tip teknik pernafasan. Yang pertama sekali dikenali sebagai pernafasan 1/3. Macam mana? Pernafasan 1/3 ni yang mana kita tarik nafas kita dalam-dalam dan kita hembus semua sekali. Tarik, tahan, dan kita hembus. Kita ulang beberapa kali sehingga kita betul-betul rasa tenang dan selesa. Selepas kita melakukan teknik pernafasan 1/3, kita boleh lakukan teknik pernafasan dikenali sebagai pernafasan 1/2. Yang mana pernafasan ini kita lakukan, kita tarik nafas kita dalam-dalam, lama-lama, perlahan-perlahan, seolah-olah kita bernafas 2 kali dalam keadaan normal. Kita tarik perlahan-perlahan. Dalam keadaan normal kita bernafas 2 kali. Itulah lamanya kita tarik nafas itu dengan perlahan-lahan. Kita ulangi pernafasan 1/2 sehingga kita rasa betul-betul rasa tenang, rasa selesa. Yang kedua, kita mengakui apabila kita rasa marah dan kita rasa cemas. Kita sedar situasi itu. Aku tengah marah, aku tengah cemas, aku tengah gelisah. Jadi kita mengakui. Jadi dengan cara kita mengakui, kita akan mungkin kalau gunakan teknik Islami, berzikir. Jadi bila kita tahu tengah marah, jadi situasi itu akan menyebabkan kita akan mengurangkan sendiri rasa marah dan rasa cemas tersebut. Teknik seterusnya itu melepaskan kebimbangan dan kemarahan. Pakar motivasi banyak mensyurkan untuk melepaskan kebimbangan dan kemarahan dengan cara yang positif. Kita melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, kita berjalan. Walaupun sekarang situasi pandemik tidak membenarkan kita berjalan jauh, dalam situasi dalam pagar rumah pun kita boleh keluar rumah, kita berjalan keluar untuk seketika sehingga kita rasa cemas dan rasa bimbang ataupun rasa marah itu kembali menurun. Jadi elakkan kita melepaskan kemarahan kita dengan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, antara saing betul kita untuk menenangkan hati kita dalam situasi kita berada di rumah. Bayangkan diri kita dalam keadaan yang tenang. Bila kita rasa marah, kita rasa rasa cemas, kita memerlukan bernafas dengan tenang, tutup mata. Bayangkan kita berada di tempat yang seronok kita nak pergi. Contoh, kalau ada orang suka pergi ke tepi pantai, tutup mata, bernafas dengan tenang dan bayanglah bunyi-bunyi ombak, kita sedang berada di atas batu di tepi pantai. Ataupun ada orang yang suka pergi memanjat gunung. Bayangkan ketika itu
udara di atas gunung menghembus-hembus bayu ke badan kita. Jadi kita cuba membayangkan situasi yang menyenangkan ataupun yang menyeronokkan kita, sehingga kita rasa kemarahan atau kita rasa cemas itu kembali normal. Selain daripada itu juga untuk menenangkan fikiran, ada orang suka mendengar muzik. Dengan mendengar muzik dia akan rasa tenang. Jadi ambillah masa bersendirian, bukalah radio ke ataupun handphone ke, pasanglah muzik yang anda suka, muzik yang boleh menenangkan diri kita. Jika kita rasa tidak mahu diganggu, kita boleh menggunakan earphone supaya kita betul-betul menikmati muzik yang kita boleh membuatkan kita rasa tenang. Di samping itu juga kita boleh menggunakan teknik menukar fokus, yang mana apabila kita berada dalam situasi yang cemas, situasi yang marah, kita tukarkan. Kalau kita berada contoh di dalam bilik, kita keluar daripada bilik. Kalau kita berada di dapur, kita masuk ke ruang tamu. Kita tukarkan fokus di mana kita tempat yang kita rasa marah tu, kita bergerak ke tempat lain supaya kita dapat memulihkan emosi kita untuk seketika. Kalau kita still lagi berada di tempat yang sama, mungkin kemarahan kita ataupun kekecewaan kita, kerisauan kita akan semakin bertambah. Di samping itu juga kita mendapatkan udara yang segar. Bila kita rasa marah, kita rasa kecewa, kita keluar rumah. Kadang-kadang kalau kita duduk dalam rumah ni, pintu tertutup, lansir tertutup, pintu dapur pun tertutup. Semua dalam keadaan situasi yang semua tertutup. Jadi bila kita rasa kecewa, kita rasa marah, keluarlah sekejap, keluar rumah, duduklah di ruang halaman rumah kita, menyedut udara seketika, sehingga kita rasa kembali tenang. Dan terakhir sekali, tip yang boleh saya kongsikan iaitu dengan cara kita menulis, gunakan buku, gunakan diary. Kadang-kadang situasi ini tidak membenarkan kita untuk berbicara dengan orang. Sebenarnya bila kita menggunakan buku, kita menulis, seolah-olah kita berinteraksi, bercakap, kita boleh meluahkan apa rasa kemarahan, kekecewaan kita. Tak kisahlah tulisan tu macam mana pun, buruk ke, cantik ke, dengan cara itu kita seolah-olah kita telah berbicara ataupun kita telah bercakap dengan seseorang. Jadi itu antara tip-tip yang boleh saya kongsikan, yang mana ada di antaranya pun saya praktiskan sendiri, saya lakukan sendiri, sebab kita manusia semua sama, ada masanya kita rasa gembira, ada rasanya kita rasa kecewa, kita rasa marah. Kadang-kadang bila anak sepah-sepahkan rumah, kita rasa marah. Tapi yang penting macam mana kita mengawal kemarahan kita tu. Kalau kita marah, macam mana kita nak kontrol marah kita supaya kita menjadi orang yang dalam situasi yang masih terkawal. Jadi saya harap video kali ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton di luar sana. InsyaAllah saya akan kongsikan tip-tips lain yang boleh memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua.